Nama saya Irdina dan Memiti Nuraisyam dan saya akan memulakan perbincangan dengan contoh isu perceraian yang berlaku di Malaysia ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Berdasarkan sumber dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, jumlah keseluruhan kes perceraian adalah lebih dari 34,000 sepanjang tempoh PKP dan pasca PKP yang bermula sejak bulan Mac sehingga bulan Oktober tahun ini. Jika kita lihat pada graf statistik yang telah dipaparkan, kes perceraian meningkat ketika pasca PKP di mana kes tertinggi adalah pada bulan Jun sebanyak 7,537 kes berbanding 5,058 kes tempoh sama pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, 10,557 atau 11.7% kes cerai melibatkan pasangan golongan warga emas berusia 50 tahun ke atas, 5,879 yang melibatkan defendant dan 4,678 terdiri daripada golongan plaintiff. Seterusnya, kita akan melihat isu ini dengan lebih mendalam melalui kes perceraian di negeri Johor sepanjang PKP. Johor telah mencatatkan 2,625 kes perceraian semasa tempoh pelaksanaan PKP dari bulan Mac sehingga bulan Oktober tahun ini. Menurut Pengerusi Hal Ehwal Agama Islam Johor iaitu Tun Sri Jarvanti, beliau mengatakan Johor baru mencatatkan kes perceraian paling tinggi iaitu 984 kes, manakala Batu Pahat 384 kes, Muar 238 kes, Kluang dan Kota Tinggi 250 kes, Segamat 102 kes dan Pontian 179 kes. Mersing juga mencatatkan sebanyak 70 kes, Kulai 102 kes dan akhir sekali Tangkak sebanyak 66 kes. Baiklah, saya Nur Ailina Shah binti Nur Syaidi akan menerangkan mengenai kesan perceraian terhadap anak-anak. Antara kesan kepada anak-anak selepas ibu bapa bercerai adalah yang pertama, menunjukkan rasa tidak suka dan tidak minat terhadap aktiviti yang biasanya seronok dilakukan sebelum ini. Yang kedua, menunjukkan kemurungan dan langsung tidak mahu bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, keterlaluan mengutuk dan mengkritik diri sendiri. Yang keempat, menunjukkan sikap agresif yang keterlaluan. Dan terakhir, menunjukkan kemerosotan yang amat ketara dari segi akademik dan pembelajaran. Nama saya Sharifah Khadijah binti Syed Najib. Saya akan menerangkan tentang langkah-langkah untuk mengelakkan perceraian ketika PKP. Seterusnya, bagi mengelakkan berlaku perceraian ketika Perintah Kawalan Pergerakan, setiap pasangan perlulah menyedari tentang kepentingan membuat simpanan untuk waktu-waktu sukar akan datang seperti yang berlaku ketika pandemik COVID-19. Hal ini kerana 70 hingga 80% kes pasangan bercerai disebabkan mereka tiada wang simpanan. Kedua, oleh kerana semua masyarakat diarahkan bekerja dari rumah, suami dan isteri hendaklah mengawal emosi masing-masing dengan tidak membawa masalah kerja ketika bersama keluarga bagi mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Selain itu, pasangan suami isteri perlulah banyakkan bersabar, berfikiran positif dan muhasabah diri kerana setiap ujian yang diturunkan oleh Allah SWT mempunyai hikmah. Seterusnya, suami dan isteri juga perlulah meningkatkan ilmu keibubapaan agar mereka tidak mengambil keputusan terburu-buru untuk bercerai dengan mengutamakan anak-anak. Akhir sekali, kerajaan telah mengambil inisiatif bagi pekerja-pekerja yang kehilangan pendapatan ketika pandemik COVID-19 dengan memberi bantuan khas, perusahaan kecil dan sederhana PKS dan bantuan Prihatin Nasional BPN kepada mereka yang layak. Hal ini sebersedikit dapat membantu suami dan isteri yang mempunyai masalah kewangan untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan demi mencari nafkah untuk keluarga.